Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, video kali ini adalah sambungan daripada video yang sebelum ini berkaitan dengan tajuk penawaran. Seterusnya kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan bahawa bila kita bercakap tentang penawaran, kita mesti menganggap diri kita adalah seorang penjual ataupun seorang pengeluar, ataupun sebuah firma. Jadi bila kita menganggap diri kita sedemikian, maka mudah untuk kita faham bahawa seorang pengeluar ataupun penjual akan menambah penawaran sekiranya harga meningkat dan akan mengurangkan penawaran jika harga menurun. Okey? Jadi kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Konsep dia adalah sama. Konsep dia adalah sama. Iaitu yang pertama konsep dia adalah sama dengan permintaan. Iaitu faktor yang mempengaruhi permintaan juga ada faktor harga barang itu sendiri. Yang pertama sekali. So faktor yang mempengaruhi penawaran juga ada faktor harga barang itu sendiri, dan juga ada konsep harga barang lain, tetapi bukan konsep harga barang pengganti ataupun penggenap. Tapi dalam penawaran ini, harga barang lain yang dimaksudkan ialah harga barang penawaran bersama dan harga barang penawaran bersaing. Kita akan lihat nanti. Yang ketiga, kos pengeluaran. Yang keempat, matlamat pengeluar. Yang kelima, teknologi, dasar kerajaan, bilangan firma dan musim. Untuk A hingga E, faktor A hingga E adalah faktor untuk firma sahaja ataupun untuk penawaran individu ataupun untuk faktor yang mempengaruhi penawaran firma. Manakala F hingga H mempengaruhi penawaran pasaran. Mempengaruhi penawaran pasaran ataupun mempengaruhi penawaran keseluruhan firma. Penawaran keseluruhan firma. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama, harga barang itu sendiri dengan andaian ceteris paribus. Semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak kuantiti barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga sesuatu barang, maka kuranglah kuantiti barang yang ditawarkan. Kelok penawaran itu sendiri tidak berubah, tetapi pergerakan yang berlaku adalah di sepanjang kelok penawaran yang sama. Cuba kita lihat gambar rajah ini. Keloknya tidak berubah. Keloknya tidak berubah ataupun tidak beralih walaupun sedikit sekalipun, kekal pada SS, tetapi berlaku peralihan. Sama ada B ke C ataupun B ke A ataupun C ke A ataupun B ke A, mana-mana. Tetapi kena ingat, kalau faktor adalah faktor harga barang itu sendiri, faktor harga barang itu sendiri, maka ia tidak akan mengalih kelok penawaran sama ada ke kiri atau ke kanan. Tidak. Dia akan melibatkan kelok penawaran yang sama. Cuba kita lihat pada harga P0. Pada harga P0, kuantiti yang ditawarkan, kuantiti yang ditawarkan ialah Q0. Kuantiti yang ditawarkan ialah Q0. Dan apabila harga naik, katakan let's say harga naik kepada P1, kepada P1, harga naik kepada P1, maka kuantiti ditawar meningkat ke Q0. Begitu juga sebaliknya, jika harga turun dan sebagainya. Jika harga turun dan sebagainya, itu merupakan menyebabkan kuantiti ditawar pula yang akan menurun. Tapi ingat, yang berubah mesti harga dulu, barulah kuantiti. Itu adalah faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama, iaitu faktor harga barang itu sendiri. Yang kamu perlu beri perhatian yang lebih banyak ialah perhatian tu kena bagi untuk semua, tetapi
Untuk barang lain ini, kamu perlu bagi perhatian. Kenapa? Sebab ia sukar sedikit untuk difahami. Ya. Sukar untuk difahami. Okey, cuba kita lihat faktor yang kedua, harga barang lain. Yang pertama, penawaran bersama. Okey, penawaran bersama ini melibatkan barangan yang akan dikeluarkan secara bersama. Okey, dikeluarkan ini maksud dia apa? Dikeluarkan ini maksud dia ditawarkan. Okey, SS. Okey, yang akan ditawarkan secara bersama dengan pengeluaran barang lain. Okey, contohnya di sini ialah daging lembu dan kulit lembu. Okey, merupakan penawaran bersama. Okey, kenaikan harga daging lembu menyebabkan pertambahan penawaran kulit lembu juga. Okey, maka kelok penawaran akan beralih walaupun harga daging lembu tidak berubah. Okey. Baik, manakala contoh lain lah. Contoh lain untuk penawaran bersama ialah apa? Yang mana bila sesuatu barang itu dikeluarkan, barang lain juga turut dikeluarkan. Okey. Contoh lain ialah pokok kan, ataupun kayu kan. Kayu boleh digunakan sama ada kayu itu sendiri dan kulit kayu itu sendiri. Ya? So kalau penawaran kayu bertambah, maka penawaran kulit kayu juga akan bertambah walaupun harga kedua-duanya tidak berubah. Okey, kamu boleh fikirkan apa lagi barang-barang yang dikeluarkan secara bersama. Okey, dikeluarkan secara bersama. Ya. Baik, manakala penawaran bersaing ini pula ialah penawaran bersaing melibatkan barang yang pengeluarannya dapat diganti dengan mudah untuk mengeluarkan barang lain yang menggunakan faktor ekonomi yang sama. Contoh, sayur bayam dan sayur sawi. Okey, sayur bayam dan sayur sawi. Kedua-dua ini dapat dikeluarkan dengan faktor yang sama. Kenaikan harga bayam menyebabkan penawaran barang bersaing iaitu sawi akan berkurang. Okey. Contoh lain penawaran bersaing ini ialah bila penawaran itu bila meningkatkan satu penawaran sesuatu barang, maka penawaran barang lain perlu dikurangkan. Okey? Itu maksud dia. Penawaran barang lain perlu dikurangkan. Contoh lainnya ialah lembu kan. Lembu juga kita ambil contoh. Lembu dan susu lembu. Okey? Lembu dan susu lembu. So kalaulah penawaran daging lembu itu bertambah, okey? Penawaran daging lembu itu bertambah, maka penawaran susu lembu perlu dikurangkan. Okey? Nampak tak? Itu maksudnya yang dimaksudkan dengan penawaran bersaing. Jadi, kenapa? Sebab bila lembu itu disembelih ataupun dimatikan untuk mendapatkan dagingnya, okey, maka lembu itu tidak akan lagi mengeluarkan susu. Sebab apa? Sebab lembu itu sudah mati. Kan? So bila lembu itu dimatikan ataupun disembelih untuk dapatkan daging, maka penawaran susu akan berkurang. Itu kita panggil penawaran bersaing. Begitu juga dengan penawaran, contoh apabila peningkatan harga susu misalnya. Dan susu lembu berlaku peningkatan harga. Dan so pengeluar susu akan memastikan lembu hidup. Okey, lembu hidup dan mengeluarkan susu. Maka lembu yang dimatikan, lembu yang dimatikan akan berkurang dan penawaran daging akan berkurang. Jadi kelok penawaran daging akan beralih ke kiri. Disebabkan apa? Disebabkan disebabkan kenaikan harga susu. Okey. Contoh katakanlah ini adalah kelok penawaran
daging lembu. Okey, ini kelok penawaran daging lembu. Okey, katakan harga susu naik. Okey, kelok susu kita tak lukis. Yang sedang kita lukis sekarang ini adalah kelok penawaran daging lembu. Okey, kelok penawaran daging lembu. So bila berlaku kenaikan harga susu, maka firma akan meningkatkan penawaran susu, tetapi firma perlu mengurangkan penawaran daging lembu. Maka kenaikan harga susu tadi menyebabkan kelok penawaran daging berkurang dan beralih ke kiri. Walaupun harga daging lembu kekal pada P. Okay? Tetapi kuantiti penawarannya akan berkurang daripada Q ke Q1. Itu situasi dia. Okay, ini contoh. Begitu juga dengan barang penawaran bersama tadi. Penawaran bersama tadi. Okey, kalaulah let's say katakan kalau contohnya di sini kita ambil di sini dia ambil contoh daging lembu dan kulit lembu. Okey, so sekarang ini kita lukis kelok penawaran daging lembu juga. Okey, ini kelok penawaran daging lembu ya, cerun positif. Okey, dan harganya adalah P dan kuantiti ditawar ialah Q. Kan? Katakan ini adalah daging lembu kelok yang kita lukis ini adalah kelok penawaran daging lembu ya, kena ingat tu. Dalam satu kelok mesti satu barang sahaja ya. Baik, katakan berlaku kenaikan harga kulit lembu. Okey, so firma akan menambahkan penawaran kulit lembu. Okey, untuk mengambil kulit lembu itu perlu dimatikan ataupun disembelih untuk dapatkan kulit lembu. Maka pada masa yang sama untuk mendapatkan kulit lembu itu firma juga dapat mengeluarkan daging lembu. Maka penawaran daging lembu akan bertambah ke S1 kan. Okay, walaupun harga daging lembu tidak berubah, tapi penawaran daging lembu bertambah disebabkan kenaikan apa? Disebabkan kenaikan harga kulit lembu tadi. Okey, nampak keloknya beralih tapi harganya tetap. Dan apa-apa yang melibatkan peralihan kelok kita panggil perubahan penawaran. Okey, tetapi kalau yang melibatkan peralihan titik di atas kelok yang sama kita panggil perubahan kuantiti ditawar. Okey, perubahan kuantiti ditawar. Okey. Seterusnya, faktor yang seterusnya ialah okey, ini adalah rajah yang menunjukkan perubahan harga barang lain. Okey, harga barang lain. Ia akan menyebabkan peralihan kelok sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Okey, kalaulah ini adalah kelok penawaran daging lembu. Let's say kita tulis kat sini, kelok ini menunjukkan rajah daging lembu. Okey, daging lembu. Okey, adalah daging lembu. Baik. So kalaulah penawaran bersama kulit lembu tadi, okey, kalau berlaku kenaikan harga kulit lembu, kelok penawaran daging akan beralih ke QS2. Tetapi kalau penawaran bersaing ataupun ada setengah buku dia tulis penawaran bertanding, okey, ada setengah buku dia tulis penawaran bertanding, ada setengah buku dia tulis penawaran bersaing. Okey, kalau penawaran bersaing, contohnya tadi ialah daging lembu dengan susu lembu kan. Bila kenaikan harga susu lembu menyebabkan firma akan meningkatkan penawaran susu lembu. So susu lembu itu diperoleh semasa untuk meningkatkan penawaran susu lembu, daging lembu perlu dikurangkan. Sebab apa? Kalau lembu itu dimatikan, susu lembu tidak boleh dikeluarkan. Ia akan menyebabkan penawaran daging lembu beralih ke kiri ataupun berkurang. Okey, itu contoh ya, itu contoh. Okey, faktor yang ketiga yang mempengaruhi penawaran ialah kos pengeluaran. Okey, yang mempengaruhi penawaran ialah kos pengeluaran. Okey, kenaikan kos pengeluaran seperti tanah, modal dan buruh kan. Kos pengeluaran ini ialah
seperti sewa lah. Kalau tanah, kos dia ialah sewa, modal kos dia adalah bunga, buruh kos dia ialah gaji ataupun upah, menyebabkan keuntungan firma terjejas. Sekiranya harga barang yang dijual di pasaran tetap, maka untung firma akan berkurang. Seterusnya, firma akan cuba mengurangkan bilangan penawaran barang dan perkhidmatan. Okey, kos pengeluaran ini akan mempengaruhi secara langsunglah penawaran. Secara mudahnya, semakin tinggi kos pengeluaran, semakin kurang penawaran akan dikurangkan. Semakin rendah kos pengeluaran, penawaran akan ditingkatkan. Okey, ini adalah contoh rajah perubahan kos pengeluaran. Okey, sekiranya berlaku ini, kalau beralih ke kiri itu berkurang peningkatan kos, kalau ke kanan berlaku pengurangan kos pengeluaran ataupun penawaran meningkatlah. Okey, baik, yang ketiga, yang seterusnya lah, yang keempat, matlamat pengeluar. Okey, jika matlamat pengeluar adalah memaksimumkan untung, okey, maka ia akan mengurangkan penawaran. Okey, sebab apa? Bila mengurangkan penawaran, harga akan meningkat. So, firma jual pada kuantiti yang sedikit, tetapi pada harga yang tinggi, firma akan dapat untung lebih banyak. Tetapi kalau firma itu matlamat dia memaksimumkan pengeluaran, okey, ia akan menawarkan barang berapa banyak yang mampu. Itu memaksimumkan pengeluaran, ataupun juga dikenali sebagai memaksimumkan jualan. Okay, juga dikenali sebagai memaksimumkan jualan. Maka firma akan mengeluarkan barang seberapa banyak dia mampu. Contoh, firma yang memiliki oleh kerajaan, okay, maksimumkan pengeluaran. Maka ini akan menyebabkan SS bertambah, manakala yang atas ini akan menyebabkan SS menurun. Okay, baik. Seterusnya ialah teknologi. Okey, teknologi, bagaimana teknologi mempengaruhi penawaran. Baik, kalau teknologi, pengguna teknologi moden dan canggih dapat meningkatkan daya pengeluaran. Akan meningkatkan daya pengeluaran. Jangan dulu ah. Okey. Baik. Okey. Baik. Teknologi juga dapat mempengaruhi penawaran. Okey, teknologi juga dapat mempengaruhi penawaran. Bagaimana? Okey, penggunaan teknologi moden atau dan canggih dapat meningkatkan daya pengeluaran sesebuah firma. Awak kena faham daya pengeluaran ni apa? Okey, daya pengeluaran ini ialah keupayaan firma dalam dalam mengeluarkan sesuatu barang. Okay, teknologi ini akan meningkatkan kecekapan, berkaitan dengan kecekapan. Sekarang kalau kamu bayangkan, okay, kamu bayangkan kalaulah kereta itu dibuat tanpa menggunakan teknologi, sebuah kereta berapa hari nak boleh siap, kan? Guna tangan je buat kereta, sebiji setahun dah siap. Itu masalah dia. So, dengan adanya teknologi, proses pengeluaran boleh dipercepatkan. Kan? Setahun 1000 buah kenderaan dapat dikeluarkan. Kan? Melalui teknologi moden, penghasilan barang secara besar-besaran dapat dilakukan. Oleh itu, keupayaan penawaran akan bertambah. Tapi kalau firma masih menggunakan teknologi yang lama, penawaran akan berkurang. Okay? Penawaran akan berkurang. Okey, faktor seterusnya ialah dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan ini, faktor ini ada dalam kedua-dua. Faktor yang mempengaruhi penawaran pun ada, faktor yang mempengaruhi permintaan pun ada. Ini dasar kerajaan. Okey, dasar kerajaan selalunya melibatkan dua. Dasar kerajaan selalunya melibatkan dua, iaitu cukai dan subsidi. Baik, sama ada dalam cukai untuk mengelakkan penawaran tempatan. Okay? Untuk menggalakkan penawaran tempatan, kerajaan mengenakan cukai ke atas barang diimport. Ini cukai. Ya? Sebab apa? Sebab kerajaan nak menggalakkan penawaran tempatan, maka kerajaan mengenakan cukai ke atas barang yang diimport. Kenaikan harga barang diimport menyebabkan permintaan barang tempatan meningkat.
Seterusnya penawaran dalam negara akan bertambah. Itulah cara bagaimana cukai boleh mempengaruhi penawaran. Ada juga cara lain. Sebab keuntungan firma juga, firma juga biasanya akan dikenakan cukai. Dipanggil cukai keuntungan. Cukai keuntungan. Jika kerajaan mengenakan cukai keuntungan firma, maka firma mempunyai sumber keuangan yang banyak untuk meningkatkan pengeluaran, dan itu akan meningkatkan penawaran firma. Begitu juga dengan subsidi. Pemberian subsidi. Subsidi ini ialah bantuan sebenarnya, bantuan kerajaan. Bantuan kerajaan terhadap firma tempatan akan menyebabkan kos pengeluaran berkurang. Keadaan ini dapat menggalakkan firma meningkatkan pengeluaran sesuatu barang. Contohnya, firma memberi subsidi baja. Kerajaan memberi subsidi baja kepada petani. So, kos baja petani akan berkurang, maka kos pengeluaran petani akan berkurang. So, bila kos berkurang, firma dapat meningkatkan penawaran. Firma dapat meningkatkan penawaran barangan keluaran pertanian. Baik, dasar kerajaan yang lain. Contoh, kerajaan menjalankan kempen melalui dasar undang-undang. Kempen itu contohnya kerajaan menjalankan expo Contoh yang dibuat oleh Fama Fama selalu membuat expo durian biasa dulu buat expo durian. Membuat promosi di luar negara dan sebagainya. Itu adalah dasar-dasar kerajaan lah. Baik, seterusnya faktor yang mempengaruhi penawaran ialah bilangan firma. Bilangan firma ini secara umumnya semakin ramai pengeluar dalam sesuatu barang, makin tinggilah kuantiti penawaran barang tersebut. Ini simple sajalah. Semakin banyak firma yang mengeluarkan sesuatu barang, maka makin banyaklah penawaran yang akan wujud dalam pasaran. Semakin tinggi kuantiti penawaran barang tersebutlah. Yang seterusnya ialah musim. Pada musim tengkujuh, penawaran ikan atau getah akan berkurang. Ikan atau getah. Kenapa? Sebab ikan, musim tengkujuh ataupun musim tengkujuh ini musim hujan lah. Laut bergelora. So, nelayan tidak boleh turun ke laut. Maka ia akan menyebabkan penawaran ikan akan berkurang. Begitu juga dengan getah. Petani ataupun penoreh tidak dapat turun ke ladang untuk menoreh getah pada waktu hujan. So, penawaran getah akan berkurang. Akan berkurang. Alright. Itu saja video untuk kali ini. Kalau ada soalan boleh tanya, berhubungi saya dengan Telegram ataupun WhatsApp, dan video yang seterusnya saya akan kongsikan selepas inilah. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.